Masyarakat ini memang apa? Nggak menerima karena yang pertama pengalaman yang lalu. Dan dia ni manusia. Bila masuk, dia kena makan. Dia nak berumah tangga. Dia nak, dan kita pula tak ada mekanisme pengawalan. Perbincangan tentang Rohingya dah meledak sampai ada yang punya letak siuman kaitkan dengan Palestin nak hina orang Malaysia, katanya pilih bulu. Kau ingat tak dulu pakcik-pakcik jual petai kena halau dengan DPKL apa semua? Kau ingat tak dulu banyak penjajah-penjajah jalanan dekat tepi-tepi tu? Orang Rohingya dah lah tu minta kerajaan tolong kau. Aku orang asli pun, orang Malaysia ni pun tak terbantu, ha? Pihak penguat kuasa mesti lebih tegas. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita ulas pasal isu Rohingya yang membuat netizen Malaysia ataupun rakyat Malaysia itu resah. Indonesia dah dari dulu benda-benda macam ini berlaku dan Indonesia dah berpengalaman. Jadi kemarin ketika Rohingya datang di Aceh langsung kena halau dan Malaysia yang jadi korban. Di video kali ini saya akan menunjukkan fakta-fakta tersebut, suara rakyat-rakyat antara Indonesia dan juga Malaysia. Kita simak dulu bersama-sama agar kita boleh tukar pengalaman. Kasihan, memang kasihan tengok ya. Masyarakat ini memang apa? Nggak menerima karena yang pertama pengalaman yang lalu memang apa? Mereka nggak tertib dan mereka sewaktu-waktu juga melarikan diri. Jadi kami khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. I want to tell to all the people to help them and to rescue their lives. They are in risks in the sea. They are in the sea. Please protect them. And I can save my life, but there are so many babies and so many children in the boat. Please protect them. Kasihan, memang kasihan geng. Apalagi kita tengok di situ masih ada budak-budak baru lahir, baru berapa bulan. Kita memang tak tahan tengok, kasihan betul. Awalnya pun Indonesia juga sangat kasihan dengan etik Rohingya macam ini geng. Akan tetapi Indonesia ini dah berpengalaman dan dulu geng. Sebab berapa banyak warga Rohingya yang menyerbu Indonesia, diturunkan di Indonesia. Setelah dikasih makan, diberikan perhatian, diberikan tempat yang layak, kesehatan dan juga pendidikan, dia orang ini macam tak ada adab, tak tahu terima kasih. Bukannya membantu jasa-jasa kebaikan orang Indonesia.
Malahan dia orang ini sesuka hati melakukan dalam hal semuanya. Orang Indonesia ini bukan orang yang kaya. Masih ramai, banyak juga orang-orang yang miskin di negara kami. Begitu tersentuh dengan kondisi warga Rohingya, rela menampung etik Rohingya. Tapi endingnya kita dibuat kecewa. Dan hari ini etik Rohingya itu menyerbu negara jiran. Malaysia saat ini menjadi korban dengan cerita yang sama. Apalagi orang Malaysia itu sangat tak tega apabila tengok manusia yang mempunyai nasib tak sewajarnya manusia. Jadi rakyat Malaysia ini juga kasihan. Ada yang bersedekah seikhlasnya, ada ya kerajaan pun menampung macam itulah. Tapi lama-kelamaan apa, geng? Nak hak warga tempatan Malaysia. Dia dikasih hati minta jantung. Lepas tuh karena dia orang itu hanya pelarian, mendapatkan tempat tinggal beberapa bulan sahaja di Malaysia, lalu pergi ke luar negara, ke Australia. Bukan cakap terima kasih kepada Malaysia, malahan mencaci hamun, membuat seluruh rakyat Malaysia murka. Yang awalnya ikhlas sekarang mengganjal, yang awalnya tulus sekarang berbanding balik. Seberapa banyak suara-suara netizen Malaysia hari ini sangat kecewa. Apakah Malaysia harus belajar pengalaman-pengalaman macam-macam ini dengan Indonesia, dan macam mana suara netizen Malaysia? Jom kita simak dulu bersama-sama. Lupa bahawa golongan pelarian ni beranak satu family kat 10 orang anak. Orang rakyat Malaysia 1-2 je anak. Jadi Okey. di sini orang dah bisa ingat kemudahan hospital, Betul. dan dia ni manusia. Bila masuk, dia kena makan. Dia nak Betul. berumah tangga. Dia nak dan kita pula tak ada mekanisme pengawalan. Betul. And I put the blame on the government. Saya memang nak cakap sebab kami dulu dah buat 21 tahun dulu. Dah hidangkan dah apa yang patut dibuat. Tapi government tak nak pakai. Okay? Selalu merasakan bahawa tak apa, kita ada MKM ni directive apa. Kita ada ni, kita ada itu. Lupa bahawa golongan pelarian ni beranak satu family kat 10 orang anak. Orang rakyat Malaysia 1-2 je anak. Jadi di sini orang dah bisa ingat kemudahan hospital, attitude dia. Betul. Sedangkan yang bayar cukai tu kita. Dan kalau kita tahu pun sebenarnya ada laporan yang mengatakan kerajaan terpaksa menanggung. Ya, ini laporan sah. Kerajaan menanggung setiap tahun hal-hal yang beranak pinak, sakit-sakit semua ni di hospital kerajaan ni 30 juta. Ui, tinggi. Saya macam 30 juta banyak boleh buat kan. Tapi itu cukai siapa? Cukai rakyat Malaysia. Bentar, di sini saya memberikan sedikit tambahan. Saya mendapatkan informasi warga Rohingya di Malaysia ini diberikan fasilitas yang cukup dan juga diberikan gaji tanpa bekerja ataupun uang makan. Dalam satu hari per orangnya itu 9 ringgit Malaysia. 9 ringgit, geng. Kalau setakat makan itu cukup ya, sebab semuanya dah difasilitasi tanpa bekerja. Itu uang yang diberikan kepada warga Rohingya itu hak-hak warga tempatan Malaysia. Dan ketika warga Rohingya menghina Malaysia, seluruh rakyat Malaysia langsung komplain kepada pejabat-pejabatnya ataupun kepada ahli parlemennya. Dia yang awalnya ikhlas sekarang nak tarik balik. Orang Rohingya dah lah tu minta kerajaan tolong kau. Aku orang asli pun, orang Malaysia ni pun tak terbantu. Orang-orang kat sana yang yang miskin-miskin tu tak terbantu lagi, golongan B40. Kau pula nak minta, kau kena balik lah negara kau. Waduh, hai. Oh, korang tengok kan, isu pasal Rohingya ni kan. Banyaklah benda yang kita nampak bila isu ni viral. Contohnya macam sekolah Rohingya tu. Lepas tu rumah flat yang 4 tingkat tu. Itu baru yang kita tahu, yang kita nampak.
Ada banyak lagi yang kita tak tahu, yang kita tak nampak, yang masih belum viral. Jadi bagi aku isu pelarian ni bukanlah isu yang kecil. Aku tahu bukan isu yang mudah juga untuk diselesaikan. Tapi aku sebagai rakyat kecil ni berharap yang kerajaan adalah satu keputusan yang jelas supaya masalah pelarian ni dapat diselesaikan segera. Sebab kita kena tahu dan kita kena ingat, semakin lambat masalah ni diselesaikan, semakin susah untuk diselesaikan. Sebab semakin lama golongan pelarian ni duduk di Malaysia, mereka akan ada anak, keturunan, diorang punya komuniti akan semakin besar. Jadi bila semakin besar, semakin susahlah untuk diselesaikan. Rakyat Malaysia ni bukanlah tak kesian. Disebabkan kita kesian jugalah kita beri mereka tumpang di sini sementara. Jadi bila namanya pun sementara, bila dah berlarutan macam ni, mestilah kita sebagai rakyat tertanya-tanya. Sampai bila? Sebab rakyat sejujurnya dah tak selesa dengan pelbagai isu sosial lah, isu-isu lain yang dibawa oleh golongan-golongan pelarian ni. Dan aku pastilah rakyat Malaysia ni bukanlah nak bermusuh pun. Ni bukan isu tentang kebencian kepada mana-mana bangsa dan mana-mana etnik. Tapi kalau sampai rakyat sendiri bersatu untuk bersuara tentang isu ni, bermakna rakyat dah muak lah. Ya betul, kita memang ada sifat kemanusiaan, sifat kesian. Tapi suara rakyat pun penting untuk didengar. Jadi cuba korang pula komen pendapat korang sebagai rakyat Malaysia. Korang ingat tak dulu pakcik-pakcik jual petai kena halau dengan DPKL apa semua? Kau ingat tak banyak penjajah-penjajah jalanan dekat tepi-tepi tu kena angkut babe atas, dia just macam sehaluan je, dia just berhenti 5 minit, maybe 15 minit untuk tunggu orang beli petai dia. Dah habis petai, dia balik sekejap je. Dia bukan bertapak dekat situ, pakcik yang naik motor berjual petai tu. Kau ingat tak macam mana dia orang kena hangkut dengan DPKL? Kau ingat tak macam mana dia buang petai tu babe? And tiba-tiba Azalina ni kata tak ada masalah, Rohingya boleh ambil perniagaan rakyat Malaysia walaupun dia tak ada permit apa semua tu. Dia menjaja kat Selayang macam tu je. Kau faham tak apa benda yang menteri kita ni buat ni? I jadi menteri yang disalahkan ya. It's too much. Because kita kalau tak cakap pasal benda ni babe, diorang ni dah lebih sangat dah. Kenapa engkau nak pulaukan orang yang pemegang IC bayar cukai kat negara Malaysia? Orang yang kita yang bayar cukai, kau lebih ke orang luar ni. Mengambil hak warga negara Malaysia lah. Apa benda ya? Apa yang mana logik dia kau lebihkan orang luar ni? Mana logik dia babe? Rakyat Malaysia yang bayar cukai ni mengharapkan government yang protect rakyat dia do something untuk kesejahteraan rakyat. What are you guys doing? Depan mata I tau, selalu je I nampak bandaraya kutip diorang ni. I sakit mata, kau tahu tak? Kalau dia benda ni adil antara kau kutip Rohingya juga kat Selayang tu tak apa. Kita tahu undang-undang. Tapi kau kutip rakyat kita je. Obviously. Ini ketara sangat ni. Rakyat kita je kau kutip. Rakyat memang dah hilang sabar. Tolong do something. Alright. Please do something. Anwar Ibrahim. I don't know menteri yang kita orang ni undi korang dulu ni yang mengharapkan something good. Kalau tak boleh bagi lebih for another thing untuk kita orang tak boleh tarik investor ke, make it something, do something yang rakyat boleh pandang, oh wow, ni semua benda lah tak boleh. Tanya kita orang balik. Apa benda korang buat? Apa benda korang juga kat situ? Turun je lah. I emosi babe. I minta maaf sebab I emosi. Tak apa. I sedih tengok penjajah-penjajah jalanan ni. Pakcik-pakcik, I tengok dia naik motor walaupun tak bertapak pun kat situ, kena kutip, kena tanya, kena berhenti, kena itu. Kau faham tak perasaan dengan kita punya ekonomi tak menentu, dengan kita punya kerajaan yang tak nak dengar cakap rakyat, yang tak dengar keluhan rakyat, and there's nothing, dia just dengar je. Lepas tu dia bincang sesama sendiri, pedulikanlah. Kalau korang pedulikan kita orang, of course kita orang akan nampak something yang korang ni tengah on it.
Korang macam tak nak dengar ni. Kita orang punya keluhan ni dengar lah. Kalau korang tak ada idea apa nak buat, ada je. Kita orang yang educated daripada korang ni yang bagi idea what to do with these refugees. Ada je diorang bagi pendapat. Korang dengar lah keluhan rakyat ni. Dengar lah. Pihak penguatkuasa mesti lebih tegas. Buat pemantauan berkala di kawasan-kawasan tumpuan. Saya faham bahawa rakyat marah dan juga bimbang bila berlakunya insiden melibatkan pelarian ataupun warga asing. Tapi saya mohon, jangan ambil tindakan sendiri. Jangan pukul, jangan serang, jangan sebarkan kebencian. Kalau ada salah laku, laporkan. Ni, biarlah undang-undang berjalan, bukan emosi yang memimpin. Jadi pada masa yang sama, pihak penguatkuasa mesti lebih tegas. Buat pemantauan berkala di kawasan-kawasan tumpuan pelarian dan juga warga asing. Kalau ada yang langgar undang-undang, ambil tindakan segera. Jadi di sini rakyat tidak boleh jadi hakim sendiri kerana kita ada undang-undang. Tapi keresahan rakyat juga tidak boleh dibiarkan. Kita jaga keselamatan. Kita juga jaga ketenteraman. Dan kita kekal berperi kemanusiaan. Perbincangan tentang Rohingya dah meledak sampai ada yang punya letak siuman kaitkan dengan Palestin nak hina orang Malaysia, katanya pilih bulu. Ledakan terkini sebenarnya ada beberapa faktor. Tangkap layar ni antaranya. Page tersebut dah pun nafi, cuma tengok reaksi orang ramai terhadap penafian tersebut, clearly damages dah resap mendalam. Dan video ni yang kejap lagi kita ulas sebab saya nak connect the dots terlebih dahulu. Straight to the point. Isu Rohingya dah jadi forever problem yang Malaysia kena hadap secara bergenerasi, dan saya menyalahkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia dah bantu luar tanggungjawab. Punyalah dibantu tu pun. Sekarang dah ada open call suruh bagi akses kesihatan dan pendidikan, also pekerjaan. Lagi serabut bila ada yang cadang benarkan pelarian UNHCR ni bekerja. Berulang kali cadangan gini dibuat. 11 bulan lalu ada, 3 tahun lepas pun ada. A very dangerous idea, dan nak halau tu pula tak dapat. Realitinya hari demi hari krisis ni tak settle langsung. Asal usul Rohingya ni macam ramai tahu adalah daripada Rakhine State yang suatu masa dahulu digelar Arakan State. Tapi pada 1 Januari 1785 Arakan diperangi dinasti Konbaung yang senang faham Myanmar. Mereka kalah dan jatuh ke tangan Myanmar. Ini titik perseteruan pertama. Disusuli yang kedua iaitu apabila Myanmar, Assam dan Manipur. Benda ni bagi tekanan kat British yang menjajah India. 3 perang melanda Myanmar bermula tahun 1823. 3-3 Myanmar kalah, yang buat British tubuhkan British Burma. Sini ada British India, sini ada British Burma. Apa yang tiada? Sempadan yang jelas antaranya. Tanpa sempadan, ramai dari Bengal berpindah ke Arakan yang British rebrand balik jadi Rakhine. Situ ada peluang pekerjaan untuk mereka. Inilah titik perseteruan yang ketiga. Rohingya claim yang mereka dah bertapak kat Rakhine tu lama sebelum penjajahan British. Bahawasanya pendatang Bengal ni sekadar asimilasi masuk kat dalam komuniti mereka. Tapi Myanmar counterclaimed, berkata semua pendatang Bengal tu mai selepas penjajahan. So di mana British pergi, di situ pasti ada masalah. Moving on, sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, Rakhine dah bising nak autonomi. Tapi krisis ni betul-betul meledak pada tahun 1982 apabila Myanmar buat undang-undang kewarganegaraan yang sisihkan Rohingya habis. Sebab tu saya kata nak halau balik pun tak dapat. Halau ke mana? Myanmar tak nak terima mereka. Dah terputus, mereka susah nak travel antara kampung, mereka tak dapat nak sambung belajar dekat Myanmar, mereka tak dapat nak cari kerja. Pengunjung peluang ni digabungkannya pula dengan tentera Myanmar duk asak, duk raja gempur, buat ratusan ribuan tu lari ke Bangladesh, kemudian Malaysia dan Indonesia. Krisis ni mencetuskan konflik yang dah pun berpanjangan kat Rakhine. Myanmar tu sendiri buat kepimpinan ketenteraan iaitu military junta. Ada kalangan barisan Myanmar tu sendiri tak suka kepimpinan gini. Mereka tubuhkan Arakan Army di bawah Tuan Merat Naing nak rintangi junta. Rohingya pula rintangi dari penjuru ketiga. So sini kita faham konflik ni takkan selesai. Ini sebab saya kata idea nak bagi pemegang UNHCR tu kerja kat Malaysia ni sangatlah tak selamat. A dangerous idea. Ada kita buat macam tu, ramai Rohingya kat luar negara tu, khususnya Bangladesh, akan nampak Malaysia sebagai a fresh start. Mereka akan datang
secara bergelombang. Kau larang guna airport, mereka akan datang guna boat. Sebab mereka tahu high chance nak dapat permit kalau duk ada kat sini, permit pekerjaan. So orang duk masuk, kita boleh integrate kat dalam masyarakat. Boleh buat dengan elok. Tapi 100,000, 200,000, sejuta akan bawa perangai adab dan adat masing-masing sampai cetuskan isu macam ni yang tiba-tiba no more refugee life. Slowly keadaan akan jadi politikal jua, macam tangkap layar ni yang meminta ahli-ahli politik Malaysia kat Menara Gading tu. Amati keadaan, sahkan bagi Rohingya bekerja, sahkan bagi Rohingya belajar, dan sahkan bagi Rohingya akses kesihatan dengan pernyataan Malaysia ni complicit dalam genosida mereka. This is political. Akses terbuka membolehkan mereka bekerja hanya akan melaratkan lagi keadaan ni. Belum kira jenayah lagi andai lambatkan macam ni berterusan. Kau rasa kenapa Bangladesh tak bagi muka? Maka ini bukan sama sekali solusi. Penting nak cakap, UNHCR tak ada sebarang kuasa sebab Malaysia bukan peserta Konvensyen Pelarian 1951. Malah tahun 2022 tu pun Malaysia dah pun pertimbang nak terajang UNHCR ni. Sebab UNHCR selampau mengeluarkan kad tanpa pengesahan daripada Malaysia secara case basis. Malaysia dah pun nyatakan UNHCR ni tak hormat negara. Dare I ask, kalaulah kita membenarkan salah satu kelompok tu masuk dalam negara kita dan bagi pengecualian, bukankah itu sendiri suatu diskriminasi? Kita tak benarkan orang-orang lain masuk melanggar sempadan? Sekalipun itu adalah konflik yang berlaku dekat sana, I must say ini bukan suatu masalah yang kita sendiri yang melibatkan diri dalamnya. So the only solution kat sini adalah UN kena bertegas, guna segala network dan network sedia ada mereka tu dan pressure Myanmar untuk terima Rohingya. Ini tak sepatutnya jadi masalah Malaysia. Dan mengaitkan Rohingya dengan Palestin adalah provokasi sebenarnya kerana tiada siapa menyokong bawa jutaan warga Palestin, 500 ribuan tu, mai duduk kat sini secara beramai-ramai. Kemana-mana kita tengok secara realiti dan kat media sosial sekalipun, mesti ada banyak kecaman tentang lifestyle yang mereka bawa. Dan lifestyle gini dia bela segelintir yang menyokong atas dasar kemanusiaan. Faham sangat. Tetapi secara jangka panjang bila kita fikir balik, andai dibiar berterusan, andai dibiar bergenerasi, lama kelamaan masyarakat akan berpolitikal, and that's where all the problems continue. Baik geng, di sini saya akan memberikan sikit aja tambahan pasal pelarian ini. Bukan warga negara Indonesia dan juga Malaysia itu tak suka ataupun benci dengan pelarian Rohingya. Sesungguhnya, sejujur-jujurnya dari lubuk hati orang Indonesia dan juga Malaysia yang paling dalam sangat peduli dengan warga Rohingya. Karena itu bentuk pri kemanusiaan. Akan tetapi kalau warga Rohingya dah melampau, tak tahu terima kasih, nyampah di negara ini yang membuat orang-orang kita itu tak suka. Sebetulnya dari sini kita dapat banyak pelajaran geng ya, yang bermakna semuanya itu bergantung pada kita. Meskipun kita mendapatkan perlindungan dari beberapa negara, tapi kalau kita tak punya adab kesopanan, tak tahu jasa, tak tahu terima kasih, kemana-mana negara pun juga kena halau. Meskipun saat ini ya orang pergi ke Australia, tapi kalau di sana juga tak jaga adab, tak ada kesopanan, saya yakin 100% pasti akan kena halau balik. Kami tahu orang-orang sana tak semuanya itu jahat. Masih ramai orang-orang yang baik, yang tulus, budak-budak yang belum ada dosa. Sesungguhnya memang miris, tak tega kita tengok. Bukan kita tak nak bagi makan, dia nak. Kita nak juga bagi sedekah kepada orang-orang yang susah seperti Rohingya, meskipun orang Indonesia juga lebih susah. Tapi karena adab. Kalau nggak punya adab, jangankan orang Malaysia, orang Indonesia juga tak suka. Apalagi orang Malaysia. Sampai-sampai mengambil hak-hak warga tempatan Malaysia. Warga tempatan Malaysia tersebut di video ini merepek. Dia nak suarakan di media sosial. Itu bentuk suara rakyat Malaysia
yang ditujukan kepada menteri-menterinya agar segera ditindaklanjuti. Dan saya percaya 100% pasal ini Malaysia pasti akan mengambil tindakan tegas, sebab Malaysia yang saya ketahui itu sangat peduli kepada masyarakatnya. Apabila masyarakat bersuara demi kebenaran dan juga keadilan, maka pejabat-pejabat ataupun menteri-menteri Malaysia pasti akan turun tangan membela warganya sendiri. Dalam hal ini apa pandangan korang? Coba tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.